Assalamualaikum, nama saya Nur Azarawani binti Kadir, batch 02 SPM 2019 SMK Kinarut. Alhamdulillah sekarang saya sudah berjaya menamatkan pengajian Pra-University Asasi Sains Hayat di Unimas, dan sekarang saya sedang tunggu untuk sambung degree. Hari ini saya mau share sedikit tips dalam kimia yang harap boleh membantu para junior sekalian, especially yang Form 5. Bagi saya, untuk subjek kimia ni, kamu mesti kuasai basic dulu. So, kamu mesti kenal semua unsur dalam periodic table, kamu tahu fungsi-fungsi periodic table. Maksudnya, kamu sudah kuasailah unsur-unsur mengikut kumpulan and kala masing-masing. Lepas tu yang paling penting kamu mesti ingat ionic formula, sebab ini akan membantu kamu untuk membuat persamaan kimia. Persamaan kimia ni dia penting untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan tindak balas kimia lah. So mostly soalan dalam kimia memang berkaitan dengan tindak balas. Jadi bila kamu sudah kuasai persamaan kimia, dia akan memudahkan kamu untuk menjawab soalan-soalan pengiraan, and then kamu boleh tentukan produk, tentukan jenis tindak balas, and then boleh tahu apa pemerhatian untuk tindak balas tersebut lah. So cara ni lagi senang daripada kamu ingat satu-satu persamaan kimia untuk satu tindak balas tu. Lebih baik kamu ingat ionic formula, so lebih mudah untuk kamu keluarkan persamaan kimia bila soalan tu bagi kamu tindak balas. Next, tips ni memang sangat-sangat efektif. So, kamu boleh guna ni tips nanti beberapa bulan sebelum SPM bila kamu sudah habis semua silibus. So tips dia ialah kamu banyakkan buat past year paper. So macam batch kami, Cikgu Nur Azri sediakan banyak set paper, especially trial SBP dari semua negeri, trial MRSM, and then past year paper SPM yang sebenar dari tahun 2011 sampai yang latest punya paper. Kalau boleh kamu jawab soalan tu tanpa tengok buku, jawab macam dalam exam. And then mana soalan yang kamu dah dapat jawab tu, kamu boleh bincang dengan kawan-kawan lah, ataupun boleh terus refer dengan cikgu. Bila kamu sudah siapkan satu set paper tu, pastikan kamu semak jawapan dengan betul. Teliti mana kamu punya mistake, and then perbaiki kamu punya jawapan. So nanti bila Cikgu Nur Azri masih gunakan metod ni untuk batch kamu gunakanlah teknik ni sebaiknya, sebab dari sana nanti kamu boleh detect mana silibus yang kamu belum kuasai. So nanti pergilah fokus lagi untuk topik-topik tu sampai kamu ready untuk SPM. Untuk dapat A+ ni, dia memang tidak shortcut. Kamu mesti usaha, sacrifice masa-masa kamu untuk belajar. Sebab semua usaha ni juga nanti akan bagi kamu kejayaan yang kamu impikan. Apapun, good luck untuk batch SPM tahun ini. Semoga kamu semua dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Amin. So itu saja dari saya. Thank you. Assalamualaikum and hi, nama saya Nur Priti binti Muhammad dan saya merupakan bekas pelajar SMK Kinarut batch 02 kelas Harmoni. And sekarang saya belajar di University Malaysia Sabah, UMS. Tujuan saya buat video ni adalah untuk memberi sedikit motivasi dan beberapa tips kepada pelajar SPM, khususnya dalam subjek kimia. Sebab kita tahu subjek kimia ni adalah salah satu subjek yang killer jugalah orang bilang. Mostly pelajar sekarang kan belajar online, and itu yang menyebabkan ramai pelajar yang hilang motivasi untuk belajar. Maybe disebabkan orang belum selesa and then tak terbiasa lagi dengan suasana pembelajaran kita yang baru. As we know, sebagai seorang student, kita tahu motivasi itu penting, sebab motivasi inilah yang menimbulkan dan mengekalkan kita punya minat untuk belajar dan supaya kita tetap fokus. Tapi kita tidak boleh jadikan kita punya suasana pembelajaran sekarang ni suatu alasan untuk kita tidak belajar bersungguh-sungguh dan penghalang untuk kita berjaya. Actually, belajar online ni kita ada lebih masa berbanding kalau kita belajar face to face, sebab kita tidak perlu tunggu bas atau tunggu kereta, and then kita tidak perlu ulang alik pergi sekolah. So kita boleh guna masa tu untuk kita ulang kaji, and then ataupun kita buat nota.
Contoh subjek kimia sendiri, kita tahu subjek kimia dia ada formula, and then dia ada ujian-ujian garam yang kita perlu ingatkan. So kita boleh guna masa tu untuk kita buat nota kita sendiri. Contoh, kalau kita minat buat nota yang warna-warni, so kita buat nota yang warna-warni. Kalau kita minat buat nota yang lukis-lukis, so kita buat nota lukis-lukis. Make sure kita punya nota tu betul lah, kita rujuk buku sambil buat nota tu. Sebab kalau kita buat nota ni, kita akan lebih cepat ingat apa yang kita tulis, and then kita akan lebih faham. And then kalau kita bosan belajar sendiri-sendiri, kita boleh buat Google Meet dengan kawan-kawan kita untuk belajar, and then kita bincang soalan-soalan yang kita tidak dapat, ataupun kita boleh tanya kawan kita yang lagi faham. Mana tu kita kurang faham sesuatu subtopik tu, kita boleh tanya kawan-kawan kita. And then kita juga mestilah rajin untuk jawab soalan-soalan yang ikut format. Sebab bila kita rajin jawab soalan-soalan yang ikut format tu, kita akan terbiasa dengan bentuk soalan yang akan ditanya nanti. Lepas tu kita dapat tahu dia punya teknik cara menjawab yang betul. Okay, saya rasa itu je dari saya. Good luck SPM. Assalamualaikum dan hai, nama saya Amira Adlina binti Jumat, bekas pelajar SMK Kinarut, batch 02, kelas Harmoni. Dan sekarang Alhamdulillah saya dapat belajar di Universiti Teknologi Mara ataupun dikenali sebagai UiTM di Cawangan, Sabah. Dan sekarang saya baru je habis semester 2. So, tujuan video ini adalah untuk memberi sedikit sebanyak motivasi kepada pelajar semua untuk mengekalkan semangat belajar dalam diri kamu semua masing-masing. Sebab motivasi ini kira sangat penting untuk kamu cari, lagi-lagi sebelum kamu mau ulas tadi tu. Kalau tak, memang lari lah fokus tu, sebab saya pernah lalui juga. Terutamanya juga kalau time kamu mau study subjek-subjek gila, contohnya kimia ni lah. Memang mau semangat, niat dan fokus yang tinggi supaya ilmu tu dapat masuk dalam kepala dan senang faham lah orang bilang. Dan bagi saya perkara yang perlu ada dan perlu kita buat dulu adalah kenali diri kita. Tahu apa yang lebih efektif untuk kita time belajar. Dan jangan rasa terlambat untuk kenali diri kamu lagi lah, sebab masing-masing boleh berubah dia punya cara belajar ikut semasa. Dan kamu pun tahu kan, ada orang yang hebat belajar melalui gambar, dia mesti tengok visual dulu baru dia boleh faham. Ada orang yang mesti dengar explanation dari orang lain dulu baru dia dapat faham. Dan ada orang yang hebat belajar kalau dia melakar dulu, dia buat dulu untuk diri dia baru dia dapat faham. Sama juga seperti kimia ni lah, macam-macam kita boleh buat untuk faham basic kimia ni dengan cara tersendiri. Lepas tu saya rasa memang ada di antara kamu yang rasa kimia ni susah sudah untuk faham, rasa mustahil sudah untuk kamu angkat. Dan pun ada certain topik tu yang kamu rasa tak boleh sudah, memang tak faham lah sudah, jadi kamu give up. Jangan sesekali fikir untuk berhenti dan give up dari apa yang kamu sudah usahakan selama ni. Sebab kira langkah kamu sekarang ni sudah terlalu jauh untuk kamu berhenti. Kira macam sia-sia lah orang bilang. Jadi jangan takut untuk mencuba, sebab belum terlambat. Jangan takut untuk mencuba lagi dan terus faham. Dan jangan diam-diam kalau tak tahu, sebab kan di rumah kan, jadi macam tiada orang yang kau boleh jumpa face to face untuk minta ajar. So chat cikgu, jangan malu untuk chat cikgu, chat kawan-kawan yang lagi pandai minta ajar begitu. Dan jangan malu bertanya. Buku adalah gudang ilmu. Membaca dan bertanya adalah kunci-kunci untuk gudang ilmu. Dalam kehidupan ni tidak ada dan tiada yang akan menolong kita sehingga kita mula menolong diri kita sendiri. Dan kecemerlangan adalah hasil daripada sikap kita yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik untuk diri kita. Tak kisahlah apapun keputusan yang kita dapat, tapi motivasi yang ada dalam diri kamu tu untuk sentiasa improve diri menjadi yang lebih baik adalah satu pencapaian yang hebat sudah. So harap video ni dapat membantu dan membuka mata kamu betapa pentingnya semangat belajar. Saya rasa itu je dari saya. Thank you.